Dan salam sejahtera dari Bentong ke Pekan, soalan saya nombor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Bentong. Sebelum itu sekali lagi saya ingin mengalu-alukan kehadiran belia-belia daripada Pekan Pahang ke Dewan Rakyat. Ahlan wa sahlan. Puan Yang Pertua, kerajaan menerusi JAKIM sebagai agensi pusat yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal pembangunan dan kemajuan Islam di negara ini sentiasa melaksanakan pendekatan yang strategik dan perlu bagi memastikan fahaman menyimpang atau ajaran salah dapat dibendung secara tuntas. JAKIM juga berperanan dalam merancang dan melaksanakan kajian hukum dalam bidang akidah, khususnya kajian-kajian berkaitan ajaran sesat dan ekstremis yang berpaksikan agama. Dalam hal ini, JAKIM sehingga hari ini secara konsisten melaksanakan kolaborasi strategik bersama agensi-agensi di peringkat persekutuan dan negeri secara menyeluruh, antaranya kerjasama bersama Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Mufti Negeri-Negeri, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Pendakwaan Syariah, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, Kementerian Dalam Negeri, Majlis Keselamatan Negeri dan lain-lain agensi. Selain itu, JAKIM juga turut memperkasakan penyelarasan tindakan penguatkuasaan melalui jawatan kuasa sedia ada dengan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri dan juga agensi berkaitan di peringkat persekutuan, antaranya Jawatan Kuasa Pemandu Ajaran Sesat JAPAS, bagi memastikan tindakan penguasaan dapat diselaraskan dengan setiap negeri dengan lebih mantap. JAKIM menyedari terdapat keperluan membuat penambahbaikan dalam gerak kerja bagi menangani isu-isu seumpama kes GISBH dan isu-isu berkaitan ajaran sesat di negara ini. Bagi kes ini, siasatan mendapati terdapat kes berkaitan eksploitasi kanak-kanak dan wanita yang didedahkan baru-baru ini menimbulkan keperluan untuk penambahbaikan segera dalam prosedur operasi standard pelaporan kes umpama ini. Oleh itu, JAKIM telah membangunkan sistem pelaporan berpusat yang membolehkan mana-mana pihak melaporkan kes secara terus kepada pihak berkuasa dengan tindak balas segera. Selain itu, penyelarasan aduan juga telah dilaksanakan secara strategik antara JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Di samping itu, petugas barisan hadapan diberi latihan khas untuk mengenali tanda-tanda eksploitasi sementara kerjasama sedia ada antara agensi seperti JKM, PDRM dan pihak berkuasaan agama negeri dipertingkatkan untuk tindakan yang lebih pantas. Langkah-langkah ini penting bagi memastikan setiap laporan yang diterima mendapat perhatian segera demi melindungi kanak-kanak, wanita dan semua yang sering terdedah kepada pelbagai ancaman dan eksploitasi. Terima kasih. Bentong. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan tersebut. Kita sedia maklum pihak JAIS telah menahan beberapa individu GISBH ini berkaitan dengan jenayah syariah membabitkan isu seperti akidah, pungutan khairat tanpa kebenaran, perkahwinan tanpa tidak saf taraf serta isu permasalahan nasab anak. Jadi soalan saya, bagaimanakah pihak kementerian menyelaraskan tindakan yang akan dikenakan kepada mereka yang terlibat berikutan undang-undang syariah yang berbeza mengikut negeri? Dan yang kedua, berapakah jumlah sebenar rumah amal dan sekolah agama GISB ini yang di seluruh negara dan berapakah jumlah terkini yang telah diserbu dan telah diambil tindakan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Di atas soalan yang diberikan, kerajaan sentiasa berbincang dan mengadakan libat urus dengan Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri bagi memastikan suatu tindakan yang diambil terhadap mereka yang melakukan kesalahan di bawah perundangan syariah adalah selaras dan juga seragam. Sebagai contoh, bagi tindakan penguatkuasaan terhadap GISBH ini, suatu mesyuarat penyelarasan bersama Ketua Pegawai Penguatkuasa Agama Negeri-Negeri telah dilaksanakan. Mesyuarat penyelarasan dengan semua negeri di Malaysia. Dan ini telah memutuskan beberapa keputusan yang boleh saya kongsikan. Beberapa keputusan yang memutuskan untuk dilaksanakan pelan tindakan dalam kes GISBH ini. Yang pertama adalah aspek pemulihan akidah.
yang ini diterajui oleh JAKIM. Kemudian dari aspek semakan perkahwinan, beraspek diterajui oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Manakala untuk membantu golongan yang memerlukan di SBH ini, kita juga Jauhar dan juga Jabatan Majlis Agama Islam Negeri melihat daripada aspek zakat. Modul pemulihan juga dibangunkan, sehingga kini 7 modul telah dibangunkan dan pusat pemulihan juga diletakkan. Jadi berkenaan dengan soalan yang kedua, iaitu berkenaan dengan jumlah rumah amal dan jumlah tempat-tempat yang sementara itu disediakan, saya mohon untuk dapatkan memberikan jawapan bertulis kerana fakta itu perlu tepat dan memerlukan satu semakan fakta yang lebih tepat dan sahih. Terima kasih.